Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar? Apa khabar semua? Apa khabar semua para sahabat FB yang sedang bersiaran bersama-sama saya, Azian Muhammad Isa, dalam siaran Secangkir Kopi jam 10, Wanita Terampil dan Bestari. Sebelum kita mulakan topik kita pada kali ini, saya ingin mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat semua yang biasa yang dah setia dengan siaran kami ini, dan juga barangkali sahabat-sahabat yang pertama kali terjumpa dalam siaran kami kali ini ya. Okey, selamat datang ya. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita, eloklah dulu kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, jadi seperti biasa saya mahu lihat siapa yang dah ada bersama-sama dengan saya. Right, okay, thank you. Terima kasih banyak-banyak Kak Selasiah Sa'ari, penonton setia Secangkir Kopi jam 10. Terima kasih kerana menyokong. Dan okay, Indah ceria. Wow. Harapnya pagi ini ya, pagi 6 Februari 2021 ceria bagi anda semua. Terima kasih ya kerana bersama-sama dengan saya. Okey, dan kita ada tuan penyair bukan kaleng-kaleng penyair ni Muhammad Izan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dan juga panel yang bakal mengupas topik kita pada kali ini. Alright. Okay, kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu bagaimana menulis dengan yakin ya. Saya fikir satu tajuk yang sangat penting ya buat para penulis sekalian ataupun calon-calon penulis yang mahu menceburkan diri dalam bidang penulisan. Topik ini sangat relevan ya, sangat pentingnya untuk anda ya. Kata Puan Lisa Harun ya, keyakinan dalam penulisan itu ialah keyakinan penulisnya sendiri terhadap kandungan yang ditulisnya. Okey. Dan pada saya, keyakinan itu tidak datang secara tiba-tiba. Dia tidak terbit secara spontan ya. Dia bukan seperti perasaan gembira, perasaan seronok, perasaan teruja yang terhasil dalam badan kita oleh tindak balas kimia yang kita tahu, hormon-hormon bergabung disebabkan oleh rangsangan atau stimulus daripada luar. Keyakinan bukanlah dalam kategori tersebut ya. Pada saya, confidence is not a feeling but it is more like a verb ya. Ia adalah kata kerja. Untuk beroleh keyakinan, kita kena ada tindakan. Untuk beroleh keyakinan, kita perlu membuat latihan. Berlatih memahirkan diri sehinggalah mencapai apa-apa yang kita idamkan ya. So it is an action, repetition, which are the two keys that leads to confidence ya. Now, kenapa penulis perlu membina keyakinan untuk menulis? Pada saya ada dua perkara di sini. Yang pertama, penulis perlu ada keyakinan untuk membantu penulis kekal fokus dalam perjalanan penulisan mereka. To stay focus untuk kekal fokus. Kerana kita tahu perjalanan penulisan ataupun perjalanan penulis itu adalah satu perjalanan yang sunyi. Saya nak sebut sunyi. Okay. Writing is a lonely journey. Yang kita dah bincang benda ni banyak-banyak kali dah ya. Kalau sesiapa yang terlepas dalam siri-siri yang lalu, banyak sekali kita kata perjalanan is a lonely journey. Perjalanan penulisan Penulisan itu adalah perjalanan yang sunyi, perjalanan mencari makna diri. Jadi dalam mencari makna diri itu of course ada wujudnya percabaran, persaingan.
Jika kita hilang keyakinan, of course ya, perjalanan kita ini akan terganggu. Now, apa lagi? Kenapa agaknya kita perlu yakin ya dalam menulis? Yang keduanya, pada saya, dengan keyakinan ini, ia membantu penulis untuk terus bermotivasi dan mengekalkan momentumnya supaya dia boleh tulis lagi dan lagi ya. Tidak terhenti pada satu karya sahaja. Tidak kisahlah karya itu mungkin pada beliau adalah kegagalan ataupun kejayaan, tetapi dengan sebab keyakinan yang dia ada, dia terus meneroka bidang penulisan ini dengan menulis lagi. Yes, itu sebabnya kenapa ya kita perlu yakin ya. Sebagai penulis sendiri, dia perlu yakin kepada diri dan juga yakin terhadap kandungan yang ditulisnya. Saya sendiri ya masih berusaha dalam penghasilan penulisan yang meyakinkan. Saya pernah mengalami kesukaran ya semasa saya menghasilkan satu artikel di laman tazkirah.net ya. Untuk pengetahuan, saya merupakan kolumnis ya, penulis tetap di kolom laman tazkirah.net ya. Nanti kita boleh tengok sikit lawatlah tazkirah.net tu. Jadi pada satu ketika tu saya menghadapi kesukaran ya untuk menghasilkan satu artikel di mana saya hampir berputus asa untuk menyudahkan karya tersebut. Tajuk artikel itu, saya mahu meneroka panduan ataupun perkara-perkara yang asas yang perlu orang awam tahu bagaimana untuk menyempurnakan solat di dalam kapal terbang. Pada saya ia satu perkara yang sangat mudah sebab saya nak sangat ya orang yang bermusafir, yang berkelana di kapal terbang perlu melakukan solat ya, dan ianya amat mudah. Jadi saya mula membuat bahan bacaan, saya mula membuat kajian, membaca bahan bacaan, membuat rujukan, sampai satu tahap saya rasa saya tersangkut pada satu persoalan hukum hakam yang saya rasa berat dan sangat-sangat kita kata di luar kemampuan saya sebagai orang awam. Jadi saya terfikir, saya hanya untuk mengetahui perkara-perkara asas. Jadi saya pun terfikir, mengapa benda ini terjadi? Dan saya mula tertanya-tanya untuk menulis sebagai penulis, untuk menulis perkara-perkara yang meyakinkan, perlukah dia hanya menulis apa-apa yang dia tahu dan menyekat apa-apa yang dia nak tulis yang dia mahu tahu. Ya, ada dua perbezaan ini. Do you write what you know, or can you write what you don't know? Itulah persoalannya. Jadi saya rasa di sinilah letaknya kita kata guru ya, para pembimbing, mentor yang boleh memberikan pencerahan kepada saya yang sentiasa mahu dahagakan ilmunya. Jadi kita jemput lain dan tak bukan. Okey. Puan Nisa Harun, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alright, okay Kak Nisa. So macam mana ni penulis dia boleh tak untuk menulis dengan yakin? Perlukah dia hanya menulis apa yang dia tahu dan mengenepikan apa-apa yang dia mahu tahu? Sebab dia tak nak shaky ya dalam apa kita serahkanlah ada yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yan yang telah memperkenalkan topik yang pada saya sebenarnya agak berat, tetapi topik ini perlu kita lalui. Saya fikir satu fasa yang perlu kita lalui dalam penulisan. Sebagai penulis, keyakinan adalah sesuatu yang saya fikir ada turun naiknya. Ada masanya nanti kita akan hilang keyakinan, ada masa kita akan kadang-kadang terlebih keyakinan pun ada ya. Ini yang jadi overconfident. Jadi perubahan-perubahan ini berlaku. Ada masanya selaras dengan kita punya motivasi, kita punya inspirasi, apa-apa sajalah yang mungkin menyebabkan kita
ada keyakinan ataupun kita tiada keyakinan langsung untuk menulis. Jadi insyaAllah pada dalam tempoh yang tidak sampai 1 jam ini kita cuba untuk mengupas bersama-sama. Mungkin boleh ada persoalan yang boleh dikongsikan. Mana yang belum sempat berkongsi laman ini, share live ini, silakan berkongsi, tekan dulu, tekan butang share untuk kita sama-sama ajaklah kawan-kawan kita yang lain, penulis-penulis, calon penulis ataupun mereka yang berminat, pembaca pun boleh, tak ada masalah, sesiapa saja yang sedang bersantai pada hari Sabtu ini untuk kita sama-sama berbincang di sini tentang bagaimana menulis dengan yakin. Baik. Apabila kita dapat menulis dengan yakin, ada banyak perkara yang boleh kita sampaikan. Yang ini sesuatu yang saya fikir dilalui oleh ramai penulis, ramai orang sebenarnya, dan ada yang mempunyai kandungan yang sangat baik tetapi sayang sekali hilang keyakinan. Hilang keyakinan dengan untuk menyatakan sama ada berkata-kata atau petah lagi lah untuk menulis. Saya temui ini kerana saya secara peribadi, saya ada anak autism. Jadi apabila mereka ini mempunyai subjek yang sangat besar, berat, menarik, tetapi yang disampaikan itu, yang mahu disampaikan itu, kadang-kadang saya nak rekod, buat video untuk dia, dia tak nak. Sebab apa? Dia tak yakin. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Sebenarnya dia yakin dengan subjek dia. Jadi kemahiran ini boleh dibina. Itu nak bercakap depan video kan. Macam kita lah sekarang ni pada zaman PKP ini, mahu tak mahu, suka tak suka, kita sudah mula belajar membina keyakinan untuk bercakap di hadapan kamera. Suka tak suka, kita belajar untuk yakin tak yakin dan sebagainya. Jadi bagaimana? Sebenarnya ada beberapa tip yang saya akan cuba rungkaikan sampai akhir nanti. Tapi yang pertama ialah apabila kita berkata tentang menulis dengan yakin, sebagai penulis, kitalah yang mesti menguasai subjek itu. Itu yang pertama. Menguasai subjek, bukan dikuasai oleh subjek. Okey, menguasai subjek ini maknanya kita yakin dengan kandungan kita. Maknanya kandungan yang kita ada ini, kita faham. Yang pertama, kita faham dengan kandungan. Kita memang boleh terangkan kepada sesiapa sekalipun, hatta orang umur 90 dengan budak yang umur 9 tahun, maknanya begitulah jarak itu, kita boleh laraskan dia untuk diterangkan mengikut yang diperlukan oleh khalayak kita. Maknanya siapa yang nak mendengar itu kan. Jadi maknanya begitulah kita mahir sekali, kita boleh menguasai subjek kita dan perkara ini kita kuasai isi dia, kandungan dia itu sampai boleh diterangkan begitu sekali. Okey, itu yang pertama, maknanya kuasai subjek. Apabila kita kuasai subjek, kita memang boleh menulis. Sebab itulah, misalnya saya, disiplin saya dalam bidang undang-undang. Jadi saya menguasai subjek saya. Jadi apabila saya diminta menyatakan sesuatu dalam perihal undang-undang, saya boleh menyatakan. Saya itu dari segi pendidikan. Maknanya jangan ingat, oleh itu kena ada pendidikan akademik kah baru bila kita yakin? Tidak juga. Saya misalnya, tadi saya sebut saya ada anak autism kan. Jadi saya bukan pakar. Saya bukan pakar pendidikan kanak-kanak khas, tetapi saya ialah ibu. Apabila saya ibu, saya hari-hari melihat perkembangan anak saya. Oleh itu, saya ada pengalaman. Ini yang kedua. Maknanya kita memang ada maklumat secara akademik. Yang kedua, kita ada pengalaman. Saya juga seorang penulis yang telah bermula seawal tahun 1980-an. Saya ingat saya menulis 88. Saya tingkatan 3 ketika itu. Boleh kira umur saya berapa. Saya tingkatan 3 umur saya tahunnya 88. Jadi ketika itu saya sudah bermula dan sebelum itu juga sudah berminat dan berjinak-jinak dalam bidang penulisan ini kan. Oleh itu, sekarang dah tahun berapa? 2021. Sekian lama itu, kalaupun saya bukan seorang pensyarah dalam bidang pendidikan, tidak mendapat pendidikan formal dalam penulisan kreatif, tetapi saya sebenarnya telah ada pengalaman itu. Pengalaman ini mendewasakan, kata orang kan. Jadi artinya kita menjadi lebih mahir dalam subjek kita itu kerana beberapa perkara, iaitu pertama tadi kita dapat melalui secara formal lah, kita dapat pendidikan itu secara formal dan sebagainya. Yang kedua, kita ada orang yang mempunyai pengalaman. Sebab itu
untuk menjadi penulis, kita perlu pandai. Pandai ni dalam kata kutip. Pandai ni maknanya bukanlah, oh betul orang yang tak pandai tak boleh jadi penulis kah? Bukan begitu. Pandai ni luas maksudnya. Maknanya ada kemahiran ya. Kalau orang dulu orang yang mahir membuat keris kita panggil apa? Pandai besi. Orang yang pandai, orang yang boleh menempa cincin dan sebagainya, itu kita panggil pandai emas. Jadi orang Melayu menggunakan perkataan pandai. Jadi kita hari ni pandai ni, orang tu pandai tak pandai kan, kita merendahkan maksud dia sampai situ saja. Tapi sebenarnya pandai ni dia skills, kemahiran ya. Jadi kemahiran itu boleh didapat secara formal ataupun secara melalui pengalaman. Jadi yang ini kita kuasai kedua-dua bidang ini dahulu. Maknanya kita dapat secara bagaimanakah kita dapat ilmu tadi. Setelah menguasai ilmu, subjek ya, menguasai ilmu lah tu maknanya. Artinya, apabila kita nak menulis dengan yakin, kita harus menulis perkara yang kita tahu, betul tak? Jadi kita tahu subjek itu, kita memang mahir lah. Jadi kita boleh menulis dengan lancar insyaAllah. Kerana kita tahu tentang perkara yang kita nak tulis ini. Tapi bagaimana dengan orang yang berminat untuk menulis perkara yang dia ingin tahu ataupun dia tak tahu lagi ataupun baru tahu sikit tetapi nak mengetahui dengan lebih lanjut. Ini juga satu tolakan ataupun motivasi ya, yang boleh menolak kita untuk terus menulis. Kerana kita rasa ingin tahu itulah menyebabkan kita akan menyelongkar dengan lebih dalam. Jadi misalnya lah kata saya nak tulis, contohlah saya nak tulis, katalah saya nak tulis biografi ataupun pengalaman saya sebagai ibu yang mendidik seorang anak autism. Okay, jadi anak saya itu menjadi subjeknya. Jadi saya memang maklumat yang lain tu saya kena dapatkan dari cara mana? Cara membaca, cara mendapatkan bahan yang kita dah bincang 2 minggu lepas tentang membaca tadi. Saya membuat sympathetical reading, membaca bahan-bahan berkaitannya, kumpulkan dulu, nanti kita akan tulis dalam karya kita, dalam karangan kita dan sebagainya, apa-apa saja yang kita pilih untuk menulis tadi. Oleh itu, kita sentiasa mendalami subjek. Jadi saya sentiasa mencari maklumat tentang perkara tersebut. Apakah saya pakar dalam bidang autism? Tidak, saya belum lagi. Saya bukan pakar, tetapi saya ada pengalaman selama umur anak saya itu yang telah kami sekeluarga menguruskan anak ini. Jadi itu juga satu pengalaman yang tak dialami oleh ibu-ibu yang lain, kerana autism ini satu subjek yang kita panggil anak autistik ni sebenarnya unik. Seorang anak autism tak sama dengan anak autism yang lain. Begitu kalau saya boleh contohkan lah ya. Oleh itu, apa yang saya nak katakan daripada peringkat pertama perbincangan kita ini ialah untuk menjadi penulis yang yakin, kita mesti menguasai subjek kita terlebih dahulu. Subjek, maknanya perkara. Apabila kita yakin dengan perkara yang kita perkatakan itu, insya-Allah perkara-perkara yang lain tu akan masuk dengan lebih lancar. Tetapi kalau kita tak mahir dengan subjek kita tak tahu apa yang kita cakap, memang akhirnya kita tak tahu apa kita buat dan memang berlaku kesilapan. Dan keyakinan ini seolah-olah kita berdiri atas satu tiang kita tak kuat. Tiang ini perlu dikukuhkan. Tiang itu ialah ilmu tadi, maknanya maklumat, ilmu, perkara yang berkaitan dengan subjek yang kita nak bincangkan ini. Yang itu dulu ya, mari kita bincangkan tentang bagaimana kita mempunyai keyakinan itu datang daripada diri penulis itu. Maknanya credential dia. Credential ini boleh akademik, dia boleh juga daripada pengalaman dia. Itu yang kita mesti kuasai terlebih dahulu untuk langkah pertama kalau boleh kita kata begitu. Ya, okay. Alright, terima kasih ya Kak Nisa ya. Saya tertarik ya dengan kata-kata Kak Nisa tadi ya, ilmu ya. Maksudnya untuk menulis, seorang penulis itu perlu menguasai subjek dengan ilmu ya. Saya teringat ya, saya rasa ilmu ini banyak ya dibincangkan kalau kita kata dalam bidang agama kita sendiri ya, Islam. Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu itu supaya apa? Supaya martabat kita itu di atas, diduduknya di atas tempat yang lebih tinggi ya. Dan saya teringat kepada guru penulisan saya juga ya, Tuan SM Zakir ya. Ketika beliau ditanya, kami menanya beliau bagaimana agaknya Tuan Zakir ya mampu ya meletakkan kita kata elemen-elemen falsafah yang agak berat ya dalam naratif-naratif penceritaan beliau yang sangat berseni, sangat indah ya. Dan kadang-kadang ya apabila kita baca tu kita terpikat, dan juga kadang-kadang kita rasa di luar jangkauan ya pemikiran kita ya. Dan
menariknya dia menerangkan kepada kami bahawa setiap kali dia memulakan proses penulisan, dia akan membawa dirinya dan gelembung-gelembung pemikirannya, dia menganalogikan segala ilham itu dia duduk dalam kepala sehingga menggelembung. Jadi angkat dirinya dan pemikiran-pemikiran itu di atas satu tempat ataupun satu tahap yang sangat tinggi. Dan apabila berada di atas satu tempat yang tinggi ini, bayangkan proses ilham itu akan mengalir dan mengalir dengan lebih laju, lancar Dan saya pun terfikir, ilmu itu seperti air Air musuhnya adalah tempat tinggi. Bagaimana kita nak menuntut ilmu supaya ilmu itu terus ilmu yang bermanfaat. Kita nak ilmu yang bermanfaat tiap-tiap kali kita doakan, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat ini. Bagaimana ilmu itu mampu masuk ke dalam diri kita? Kita nak jadi kita tahu ilmu itu macam air tadi kan. Jadi musuhnya tempat tinggi. Dan saya rasa tak lain dan tak bukan adab seorang pelajar yang menuntut ilmu itu perlulah merendahkan hatinya Kita tak boleh sombong dan kita tak boleh jadi malu. Jadi saya rasa ada lagi kan Kak Disa nak cerita pasal kita kata mungkin elemen-elemen yang perlu untuk seorang penulis ni ada untuk menulis dengan yakin selain daripada menguasai subjek. Silakan. Okey, baik. Saya suka betul analogi yang berikan tentang musuh bagi air yang mengalir ialah tempat yang tinggi. Cantik sekali kan perbandingannya itu. Maknanya sesuatu benda yang baik itu tidak boleh sampai pada kita kalau kita berada di tempat yang tinggi. Maknanya mana benda mengalir mesti ke bawah secara logiknya kerana dia graviti tidak boleh mengalirnya ke atas. Dia perlukan sejenis pump untuk tarik. Jadi maknanya satu objek lain lah untuk kita gunakan. Apa? Yang kita nak masukkan di sini ialah untuk kita benarkan, saya ambil juga daripada poin tadi, untuk mengalirkan ilmu kita. Kalaulah kita ni ada ilmu, ada pengalaman untuk dikongsikan, untuk dialirkan kepada pembaca, kita lah yang perlu berada di tempat yang tinggi sikit je. Dia tak perlu gradient tu terlalu tinggi pun, taklah sampai 90 darjah. Kita gradient tu kita tinggi sikit saja, air dah boleh mengalir dah. Sikit saja. Oleh itu, kita perlu tinggikanlah kedudukan kita. Kalau dalam bahasa yang lebih cantiknya, ditinggikan seranting yang kita sebagai penulis ni meninggikan, bukan meninggi maknanya kita letakkan diri kita seranting di atas. Ataupun kalau kita berjalan bersama-sama dengan orang yang kita nak terangkan ini, kalau kita pemimpin yang didahulukan selangkah, kita dulu depan sikit sahaja. Ini perbilangan orang-orang dahulu kan mengatakan begitu. Kalau kita bersama-sama dengan khalayak kita, ini apa yang saya katakan ini bukan hanya untuk penulis boleh saja untuk dalam ilmu kepimpinan, dalam kita berkata-kata, kita dengan anak kita bukan tinggi sangat, kita bukan hebat sangat berbanding anak kita sendiri. Kita hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Okey. Jadi apabila kita mendapat apa yang kita sebutkan tadi, iaitu seorang penulis itu dia perlu mendapat credential, dia maknanya ada kekuatan daripada dirinya. Kelebihan itu menyebabkan dia boleh menceritakan subjek itu yang dipanggil dia ada authority. Okey, mari saya gambarkan di sini lebih mudah barangkali. Okey, seorang penulis itu dipanggil author. Kenapa dia author? Kerana dia pengarang. Seperti saya selalu menggunakan perkataan pengarang, kerana pengarang ialah orang yang mengarang. Penulis ni dia macam salin je kan. Okey, author dia ada authority. Apabila dia ada authority, artinya dia ialah siapa? Dia ialah orang yang pakar ataupun orang yang expert, orang yang mempunyai pengalaman. Okey, dalam bidang yang dia nak katakan. Dan punca kuasanya di mana? Punca kuasanya di sini. Punca kuasanya daripada ilmu. Jadi, ilmu memberikan kuasa. Knowledge is power. Kita biasa dengar ungkapan ini kan. Okey, ilmu memberikan dia kuasa. Oleh itu, penulis tadi yang ataupun pengarang tadi dinamakan author, ialah orang yang mempunyai kelebihan sedikit seranting saja, di atas sikit saja dan didahulukan selangkah. Jadi oleh itu, sebagai penulis kita perlu mencapai sesuatu yang lebih daripada khalayak kita yang kita nak tujukan. Kita mesti ada pengetahuan yang lebih tadi. Cari. Kalau tak ada, dapatkan. Cari untuk kita sampaikan. Tujuan kita, niat kita untuk berdakwahkan, untuk menyampaikan, untuk memberi memandaikan orang lain. Apa-apa sajalah istilah menunjukkan bahawa kita nak bantu orang.
penulis ni bukan sekadar untuk diri kita. Kalau kita menulis untuk diri kita, tulis diary. Itu untuk diri kita sendiri saja. Orang lain tak baca diary kita. Apabila kita menulis untuk diterbitkan, untuk dibaca oleh orang lain, artinya kita nak bantu orang lain kan. Apabila kita nak bantu orang lain, kita mesti mencari cara. Jadi cara pertama kita dah sebut tadi, maknanya kita tinggikan diri kita dengan ilmu. Bukan meninggi diri dengan membanggakan diri, bukan. Maknanya kita tinggikan diri kita sendiri. Itu tanggungjawab kita sebagai penulis. Kita mesti lebih baik daripada semalam. Oleh itu hari ini, apa ilmu yang saya dapat? Apa ilmu yang saya dapat hari ini untuk kita sampaikan kepada orang lain dalam karya kita pada setiap kali kita menulis. Yang itu kita fikir terlebih dahulu. Kemudian apabila kita sudah ada bahan yang kita dapat tadi, bagaimana kita nak sampaikan? Ini trik dia. Ini satu trik yang susah, yang bukan susah, maknanya mencabar sedikit untuk kita sampaikan kepada orang lain. Macam mana kita mendidik anak kita? Kalau siapa yang ada anak, bagaimana kita mendidik orang yang di bawah kita? Siapa yang ada adik-adik ataupun pegawai ketua yang mendidik anak-anak buahnya? Kita perlukan satu kemahiran. Kemahiran ini bagaimana kita berhubung dengan manusia lain. Okey, ini ada macam-macam nama lah. Saya tak nak gunakan istilah-istilah ini. Kita bercakap tentang hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kita membeli jiwa. Ada orang kata kita beli jiwa. Kita pujuklah, kita cakap baik-baik supaya mesej kita itu didengari. Sebab kita tahu kandungan kita baik, kandungan kita penting untuk disampaikan. Sekarang ini ialah cara menyampaikan. Jadi kalau kita ada satu benda yang hebat sekalipun tetapi kita tak berjaya menyampaikannya, jadi kita punya je lah. Jadi tak sampailah kepada pihak yang ditujukan. Oleh itu, kita memikirkan perkara kedua. Kalau tadi pertama kita bercakap tentang kuasai subjek, yang kedua ialah kita bercerita bagaimana kita mahu melibatkan pembaca. Bagaimana kita libatkan pembaca dalam karya kita. Macam mana pula nak libat? Tulis seorang-seorang kan tadi yang kata writing is a lonely journey. Writing ataupun penulisan itu ialah satu perjalanan yang sunyi. Kita seorang-seorang aja menuliskan. Tak ada pula orang menulis berjemaah kan. Tetapi sebenarnya kita dalam proses penulisan yang sendiri-sendiri itu, kita sedang melibatkan pembaca kita. Bagaimana kita libatkan pembaca kita? Kita kena bantu pembaca kita supaya mereka juga dapat mengambil bahagian dalam proses yang kita bincangkan. Ingat penulis dan pembaca itu, kita berhubung secara minda. Kita sebenarnya sedang create apa? Dalam karya kita ini ialah sejenis apa kita panggil time capsule. Kapsul masa yang sedang dihasilkan dengan kod-kod. Kod kita apa? Tulisan kita lah. Kata-kata kita itu ialah kod sebenarnya. Kita sedang membuat proses coding, mengkodkan, mengekod maklumat yang kita nak sampaikan ini dalam bentuk kata-kata. Okey, dalam bentuk kata-kata kita nak memberikan kod itu. Now, yang akan dibuat oleh pembaca kita adalah untuk menyah kod. Menyah kod apa? Decoding. Okey, decode. Jadi mungkin dia baca dia tak faham. Tak apalah. Dia tak faham, sebab itulah dia memerlukan bantuan-bantuan lain, misalnya guru dan sebagainya untuk memahami apa yang ditulis oleh penulis tadi atau pengarang tadi. Okey. Jadi apa yang kita buat? Kita berikan hint, kita berikan petunjuk, kita berikan cara-cara kepada pembaca kita. Ya, kita berikan kita hidupkan deria-deria dia. Turn on the senses. Okey. Yang ni kita dah buat sebenarnya. Kalau dulu lah zaman sekolah, ingat tak? Kalau kita masuk pertandingan debat, syarahan, ataupun kita menonton lah, kalau kita tidak mengambil bahagian pun sebenarnya kita terlibat. Kita menyatakan bagaimana dalam debat kan, kita kata, tuan-tuan dan perempuan, marilah kita bayangkan bagaimanakah keadaan negara kita 300 tahun dari sekarang. Apakah kemudian diberikan perincian. Ketika itu kita tidak lagi bercakap tentang kenderaan yang bergerak di atas tanah. Semuanya sudah terbang dan sebagainya. Tahu perincian tu dari sekarang, bukan sekarang kan. Sekarang tak jadi tak kita terbangnya. Tak apa. Jadi artinya apa kita buat? Kita mengajak audience kita, khalayak kita untuk membayangkan. Apabila kita mengajak dia, kita turn on, kita menghidupkan kunci. Kunci pertama dia adalah deria, mata, hati. Mata hati dia kita hidupkan. Bayangkanlah, okey, macam seorang yang mengembara, ini saya lakukan ketika dalam buku Kembara Sastra. Dalam buku saya Kembara Sastra ni Saharul UK dan Dublin, saya menyatakan begini, saya nak terangkan bagaimana dinginnya salji, saya nak terangkan bagaimana indahnya tempat itu kepada orang yang belum pernah sampai ke tempat tersebut. Jadi bayangkanlah kita nak terangkan birunya langit kepada orang yang tak pernah melihat langit biru. Itu cabaran dia. Bagaimana kita menghidupkan deria-deria dia. Kita nak menceritakan bagaimana indahnya muzik itu
kepada orang yang tak pernah dengar muzik itu. Jadi kita kena perkataan-perkataan, kod-kod yang diperlukan ialah kata-kata. Kita hanya ada modal kata-kata sebagai penulis. Kalau orang pelukis, dia boleh melukis, itu modal dia, itulah kod dia. Jadi penulis, pelukis dan semua pengamal seni craft menggunakan kod tadi. Orang yang menganyam tika, orang yang menenun kain, semua corak yang digunakan itu sebenarnya ialah kod. Coding ini apabila kita terjemahkan, dia sebenarnya datang daripada mana? Daripada falsafah dia. Apa falsafah ataupun prinsip ataupun pendirian yang dipertahankan dalam dirinya akan diterjemahkan dalam karya tadi. Jadi, dia ada falsafah yang bagus, dia ada pendirian yang bagus, dia ada karya yang bagus, pengarang ini. Jadi sekarang ini trik dia lah untuk menyampaikan kepada, kalau diberikan begitu sahaja, ini saya dah beri minggu lepas tentang membaca. Kalau kita ada buah oren, kita bagi Hana. Dapatlah buah oren saja. Jadi penulis tak ada fungsi lah. Penulis ini apakah penghantar buah oren ataupun sebenarnya penulis tadi mendapatkan buah-buah oren yang segar, yang baik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemproses, food processor, kemudian diletak gula sedikit, dimaniskan dan kemudian dimasukkan ais. Nampak tak saya masukkan? Saya hidupkan deria dan tuan-tuan dan perempuan. Dah rasa dahaga nak minum kan, sebab kita ada air oren, kita ada ais. Kalau taruh mikrofon dengan bunyi lagi kan, kalau kita tengok video-video masakan tu, kenapa? Dia nak menghidupkan senses kita punya deria. Dan kita nampak, wow sedapnya. Kenapa kita tengok video makanan sedap? Kerana dia menghidupkan deria-deria kita. Terus lapar, terus dahaga. Dan itulah sebenarnya fungsi seseorang yang menjadi pengamal dalam craft begini. Maknanya tak kisah dalam videographer pun seorang pengamal craft juga ya. Penulis juga menyediakan. Jadi apa yang kita buat yang kedua ini, kita libatkan pembaca tadi untuk sama-sama berada dalam perjalanan yang sunyi tadi, the lonely journey kata Azian tadi kan. Maknanya kita hidupkan. Yang ini juga mungkin pernah dengar orang mengungkapkan tentang show, don't tell. Show, don't tell. Artinya kita memberikan hint ataupun clue ataupun petunjuk dalam karya kita. Kod tadi kita taburkan kod-kod tadi, kemudian akan dinyah kod, decoding dibuat oleh kita punya pembaca. Oleh itu pembaca yang buat keputusan apakah yang sedang kita katakan tadi. Okey, pembaca buat keputusan, dia kata oh sebenarnya yang nak dikatakan ialah tentang tempat ni cantik. Penulis tak kata tempat dia cantik. Penulis tak kata tempat tu cantik. Penulis kata oh tempat ini ada bunganya, ada tempatnya teratur, kerusinya begini, bunganya warna merah, warna biji kundang dan sebagainya diterangkan. Kemudian orang yang mendengar ataupun membaca deskripsi tadi akan akhirnya buat keputusan. Pembaca mengambil bahagian, oh cantik tempatnya rupanya. Nah, itulah penilaian yang diharapkan daripada pembaca, dan penulis tak kata benda tu. Okey, kita berikan peluang kepada pembaca untuk mengambil bahagian, barulah teks tadi dia hidup. Dan keyakinan kita akan datang daripada subjek yang kita fahami, kita kuasai subjek, dan sekarang ni kita menguasai yang kedua, audience kita sebenarnya. Itulah dua penguasaan yang mesti ada untuk kita menyampaikan mesej kita dengan lebih yakin, insyaAllah. Itu dulu. Okey, terima kasih Kak Nisa. Wow, saya teruja dengan perkataan decode and code and decode ya. Mengekod dan menyahkod ya. So kita perlu ada kemahiran untuk mencipta kod-kod yang sesuai dengan khalayak, dan khalayak juga saya rasa benda ni perlu ya, sebab saya masa saya menulis, saya selalu start dalam kesimpulan. Sebab apa? Sebab saya nak sangat pembaca saya boleh buat, kita boleh menilai apa yang saya tuliskan. Dan rupa-rupanya selama ni saya dapat benda yang salah. Sepatutnya kita serahkan ya. Setelah kita cuba untuk menulis dengan kita kata nak melibatkan pembaca, show don't tell tu, sepatutnya kita menyerahkan pembaca-pembaca dengan tafsiran-tafsiran mereka. Dan of course tafsiran-tafsiran itu pasti berbeza antara seorang pembaca dengan seorang pembaca lain. Kak Nisa, boleh tak kita cuba raikan ya Tuan Zulkifli Khair. Dia kata kalau dah yakin, apakah sudah capai 50% menulis dengan meyakinkan? Okey. Mungkin soalan itu saya tafsirkanlah mengikut yang diberikan. Kalau dah yakin, apakah sudah capai 50% menulis dengan meyakinkan? Mungkin boleh diperjelaskan sedikit maksud soalan itu, tapi tak apa. Maknanya kepada saya, keyakinan ini bukan soal peratusnya.
berapa tinggi, 50% ke 75% ke 100% ke. Saya fikir bukan soal berapa banyak, kerana tahap keyakinan kita juga akan berlangsung berbeza-beza kan. Untuk setiap karya itu mungkin yang ini kita masih sangat yakin dengan tulisan kita, tapi ada masa kita tak cukup yakin, tapi habis tu tak yakin tak payah tulis begitu kan. Maknanya adalah keyakinan tapi kita tulislah mengikut tahap yang kita ada. Kita tak boleh tunggu sampai kita perfect, kita sempurna baru kita tulis kan. Kita pun harus tulis dengan apa yang kita ada. Apa yang kita buat pada hari ini ialah kita belajar untuk membina keyakinan itu setakat mana yang kita mampu supaya akhirnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang insyaAllah meyakinkan. Tapi untuk meyakinkan orang, kita kena yakin dulu kan. Nak meyakinkan orang lain, kita sendiri tak confident dengan apa yang kita cakap, macam mana? Ataupun kita jangan overconfident. Maknanya bahan tak ada, tapi saya boleh meyakinkan audiens dengan benda yang saya sendiri tak tahu. Tapi kita pusing. Tapi tak jauh lah, sekejap je benda tu akan habis. Dia punya modalnya, bahan bakarnya, fuel dah habis cepat sangat sebab kita akan overconfident. Ini satu hal juga yang tak sepatutnya berlaku lah. Okey, mungkin itu saya punya respon untuk soalan saudara Zulkifli Khair. Okey, Tuan Zulkifli jadi kena perlu tonton sampai habis sebab Kak Nisa baru sentuh 2 sahaja elemen untuk menulis dengan yakin. Satu, kuasai subjek, dan yang kedua, kita kena libatkan pembaca. Saya sebenarnya tertarik dengan seorang penulis mapan pengarang yang mapan Tuan Jaiz Sahok dia mengatakan kita perlu seorang penulis perlu memelihara hubungan emosi antara watak, pembaca dan pengarang kerana sebab itu penulis memerlukan kita kata kecerdasan emosi yang tinggi Hari ini memang kita banyak berbicara tentang zaman ini emotional quotient emosi kerana saya rasa pasti dalam senario pandemik di mana ramai yang terkurung akan menjadi murung Jadi persoalan-persoalan emosi, bagaimana mengurus emosi sangat-sangat relevan Begitu jugalah penulis. Untuk menjadi penulis, untuk melibatkan pembaca, nak menghubungkan 2 jiwa tadi, mahu tak mahu kita harus membina kecerdasan emosi yang tinggi dan saya rasa kita dulu pernah dengar pasal IQ, pasal EQ mungkin Kak Nisa ada boleh jelaskan sedikit tentang ini? Ya, baik, betul. Sebenarnya saya tak nak cakap pasal benda-benda QQ ni, nanti orang confuse kan. Tapi tak apa. Betul, saya akan teruskan untuk segmen kita yang seterusnya ni. Mungkin boleh saya ringkaskan beginilah Saya ringkaskan begini. Apa yang saya katakan pada peringkat awal tadi, yang pertama kita kuasai subjek, sebenarnya itu melibatkan apa? IQ. Dia melibatkan IQ sebenarnya. Dan yang saya cakap yang kedua tadi ialah tentang EQ, iaitu emosi. Yang ini maknanya kita nak meyakinkan pembaca kita perlu membeli ataupun beli jiwa ni. Beli jiwa ni maknanya apa? Kita kuasai emosi. Dan yang ketiga ialah SQ itu spiritual quotient yang saya namakan sebagai kepintaran nurani Kepintaran akal, kepintaran emosi dan kepintaran nurani. Saya ambil 2 saja untuk kali ini sebab saya fikir tak cukup masa untuk kita terangkan semua sekali. Jadi yang pertama tadi dah sebut, itu nama dia IQ, dan yang kedua yang saya sebut tadi ialah EQ, iaitu kepintaran akal dan kepintaran emosi. Dia pertama tadi, apabila kita menguasai subjek, dia bergantung dengan IQ kita kan. IQ kita maknanya kita hebat macam mana pun. Sebab tu saya kaitkan dengan kes autism tadi, sebab anak-anak autism yang dalam kes high functioning, apa benda yang kita panggil, kita istilahkan mereka ini, dikatakan budak genius, budak pandai dan sebagainya. Ya betul, dia ada IQ yang tinggi, tapi masalahnya dia ada cabaran pada EQ. Sebab tu dia ada sukar untuk bersosial dan sebagainya. EQ dia tu yang perlu kita nak tweak dekat situ. Kita kena betulkan bahagian itu untuk kita bantu dia. Jadi seterusnya saya fikir dalam aspek inilah yang akan kita bawa kepada perbincangan ataupun yang sebenarnya yang kita nak bawa dalam topik hari ini Mungkin nak saya teruskan ke ataupun yang nak tambah sesuatu? Kita ada satu lagi elemen yang saya rasa penting, yang cukup penting bagaimana penulis, tadi kita kata kita nak libatkan pembaca, mahu tak mahu penulis perlu ada kecerdasan emosi dan juga cara pengucapan ataupun kita kata seni penyampaian yang memujuk. Penulis pada saya pun masih lagi belajar bagaimana untuk membina ayat-ayat yang memikat. Jadi mungkin ada
mesti ada ilmunya, jadi kita serahkan kepada Ansar. Okey, baik. Okey, yang ni pandai betul dia menjentik saya punya apa yang saya nak bercakap dan sebagainya ya. Okey, yang saya nak sebutkan hari ini, saya tak nak buka tajuk ini bermula dengan perkara yang saya akan sebutkan ini. Saya bawa ke hujung. Kerana apa? Sebab dia perlu diterangkan yang awal tadi. Maknanya apabila kita telah menguasai diri kita sebagai pengarang, kemudian kita menguasai audiens kita, dan sekarang ini kita perlu pastikan bahawa kandungan kita ini sesuai daripada kita, dan ingat coding tadi daripada sesuai kepada kita, daripada kita kepada pembaca. Okey, apa yang kita boleh ringkaskan? Sebenarnya yang saya nak kata ialah membina keyakinan ini kita perlu menguasai apa yang istilahkan sebagai retorik. Okey, retorik ini yang sebenarnya saya nak kata hari ini, tapi subjek ni berat. Saya cuba ringankan supaya semua orang boleh faham subjek ini. Yang kita sebut tadi, yang pertama tadi ialah penulis menguasai subjek, maknanya kita ada IQ yang baik, insya-Allah kita pun boleh memahami subjek kita, dan kemudian kita perlu sampaikan kepada khalayak kita. Ini dipanggil pathos, yang tadi tu ethos ethos, pathos, okey mana pathos ni? Okey, pathos, dan kemudian kita ada logos. Logos ni ialah message yang kita nak sampaikan. Cuba tengok segitiga retorik ini sangat saya permudahkan ya, sebenarnya dia banyak lagi tapi tak apa. Ilmu tentang retorik ini sebenarnya subjek yang sangat penting dalam penulisan, dalam komunikasi. Jadi orang kata, ya Allah apa benda pula retorik ni. Retorik ni jangan ingat, oh ini semua retorik kosong sahaja kan. Ini selalu orang kata, ini semua retorik kosong saja, tak payah pakailah retorik. Tapi sebenarnya retorik ni jangan dinegatifkan. Betul, ini retorik kosong kenapa? Kerana overconfident. Subjek tak ada, tapi cakap berjaya je. Itu nama dia retorik kosong. Retorik yang berisi, maknanya, ingat tadi, ethos. Ethos ialah penulis dia. Dia daripada perkataan etik. Etik maknanya orang yang beretika. Credentials, maknanya kebolehan, kemahiran, kekuatan penulisnya datang daripada situ. Okey. Yang kedua tadi ialah pathos. Pathos ni path tu daripada perkataan ini, Greek kan banyak perkataan-perkataan yang berasal daripada Greek tadi kan, Yunani. Path ni yang menjadi perkataan apa? Sympathy, empathy. Kalau orang yang tidak ada simpati kita panggil apathy. Daripada perkataan path, kita pathos lah. Maknanya bagaimanakah kita menjiwai jiwa, dia berkaitan dengan jiwa. Bagaimana kita memahami pihak yang kita tujukan tadi, bagaimana kita membeli jiwa ke, bagaimana kita meyakinkan lah. Sebenarnya perkataan ini meyakinkan ya. Bagaimana kita memujuk, bagaimana kita persuade. Maknanya kita tulis, kita nak orang dengar cakap kita. Kita nak orang dengar pendirian kita, pendapat kita. Kalau kita cakap orang tak nak dengar, komunikasi kan gagal. Komunikasi maknanya saya berkata-kata ataupun penulis berkata-kata disampaikan sama ada secara lisan ataupun tulisan ataupun isyarat. Jadi mesej itu mesti sampai. Apabila sampai barulah bermakna. Jadi mesej tadi ialah logos. Logos tadi kan. Mesej tadi ialah logos tadi. Ni nampak ya, logos. Jadi sekarang ni apabila kita melihat ketiga-tiga perkara ini dia lengkap, barulah retorik kita lengkap. Retorik lengkap maknanya kita dapat meyakinkan pembaca kita kerana kandungan kita jelas, okey? Ingat dulu kita pernah cakap pasal clarity, kejelasan, dan kemudian penulis tadi dia menggunakan kata-kata yang sesuai disampaikan kepada khalayaknya. Sebab tu kadang-kadang ada khalayak dia baca buku, dia tak faham. Salah siapa? Tak ada salah siapa-siapa. Kerana itu adalah pertemuan tadi tidak berlaku. Proses mengkod berlaku tapi decoding tidak boleh berlaku. Kerana mungkin ilmu pembaca tak sampai lagi. Jadi oleh itu dia kena dapatkan buku lain baru dia boleh faham buku yang ini. Ataupun dia membaca sesuatu subjek, bagi dia mudah sangat. Maknanya masih tak sesuai lah begitu. Jadi kita mencarilah buku yang sesuai. Jadi kita tak perlulah menafikan apa yang orang lain baca. Orang lain mungkin membaca satu buku yang kita tak suka. Tak apalah, itu bukan buku untuk kita. Dan kalau kita sebagai penulis, orang tak baca karya kita, tak apa. Sebab yang kita tahu ialah kita menulis untuk pembaca kita. We write for our readers. Kita menulis untuk pembaca kita. Tak perlu kecil hati. Kalau kawan kita tak baca buku kita, tak perlu kecil hati. Anak-anak kita sendiri pun tak baca. Suami kita pun tak baca buku kita. Isteri kita pun tak baca buku kita. Kerana yang kita tulis tu untuk siapa? Okay? Kalau kita tulis untuk isteri, untuk suami, tak ada buku lah kot. Cakap je lah.
Macam tu. Maknanya mesej kita yang kita nak sampaikan dengan cara macam mana. Okey, kenapa kita memilih cara yang demikian. Okey, apabila kita kuasai. Nak baca lebih lanjut tentang retorik, saya sangat mengesyorkan buku Dr. Amidah Abdul Hamid. Mana dia? Okey, right. Okey, sila baca buku ini, cari di Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka harganya RM25 saja. Mungkin ada harga istimewa ke yang ditawarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Cari, ni judul dia, Retorik yang Indah Itu Bahasa. Okey, apakah kandungan buku ini? Kandungan ini menerangkan tentang yang saya sebutkan tadi, tentang 3 perkara. Mana-mana kalau kita Google pun boleh juga jumpa, tapi Google ni kalau tak faham akan hilang juga kan. Tapi pada saya biarlah dengan betul, maknanya dengan buku yang betul dalam bahasa Melayu pula. Retorik ya, maknanya kita fahamkan apa itu etos, apa itu patos, apa itu logos, dan kenapakah dalam buku ini diterangkan tentang kemahiran berbahasa, bermain dengan bahasa. Ingat tak kalau misalnya kalau kita menulis, saya suka begini, 6 perkara kita mesti ada dalam penulisan. Tanpa, wang, lelaki, perempuan, gelabah selalu. Boleh ingat Tanpa, wang, lelaki, perempuan, gelabah selalu. Apa maksudnya? T ialah tema, wang, W watak, L latar, P perempuan, G gaya bahasa, S sudut pandangan. Okey, ini biasanya memang ada dalam karya kreatif. Dalam karya bukan kreatif juga ada, tapi nama dia lain. Lebih kurang beginilah yang kita tulis. Inilah elemen-elemen yang perlu ada dalam penulisan. Tadi saya nak tengok pasal G tadi. G, gaya bahasa. Gaya bahasa itu termasuk apa? Metaforanya, similinya, pengulangan. Kalau yang belajar sastra akan belajar sedikit-sedikit tentang aliterasi, asonansi, apa betul tu. Tak apa, itu jangan risau dengan istilah-istilah. Itu pengulangan-pengulangan di bahagian depan. Apabila kita berpantun, kenapa bunyi dia sedap? Pantun kerana rima akhirnya, ABAB, kenapa benda-benda itu? Itu semua teknikal je. Yang penting ialah bagaimanakah kita menulis sesuatu ayat, satu ungkapan, satu frasa, perenggan, buku itu disebut orang apa? Sedap dibaca. Sedap ni bukan delicious, bukan sedapnya makan, itu makanan kan, tapi maksud sedap ni luas. Maknanya selesa, sedap didengar. Muzik yang sedap didengar maknanya apa? Selesa didengar. Apa yang kita berlaku sebenarnya? Sebenarnya kita masih bercakap tentang frekuensi. Frekuensi, maknanya kita sentiasa ada frekuensi tertentu. Orang sebut aura ke benda lah, peduli lah, itu nama saja, ikut pemahaman masing-masing. Sebenarnya frekuensi yang kita letak kepada karya kita itu, frekuensi itu boleh dibaca tak oleh yang menerima. Kalau tak boleh diterima, frekuensi salah lah. Salah frekuensi memang tak boleh baca. Memang tak masuk, tak faham, tak jelas dan sebagainya. Jadi sebagai penulis, kita pastikan bahagian kita yang 3 perkara ini. Maknanya kita kuasai diri kita lebih dahulu. Subjek kita dan diri kita lebih dahulu. Ini dipanggil logos dan juga ethos tadi. Maknanya kita kuasai yang kita nak katakan. Kemudian kita kuasai audience kita, khalayak kita. Yang bercakap ni siapa? Yang saya cerita tentang retorik ini boleh digunakan juga apabila kita bercakap kepada kita gunakan dalam ilmu seni berbicara. Maknanya dalam bahas, dalam syarahan. Sebab tu kadang-kadang orang politik pun yang kita kata, yang kita dengar dia berkata, ada yang berkata bagus, ada tak bagus kan. Ucapan ya, speech. Ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Kenapa? Kerana ini tiga perkara ni je. 3 perkara je. Kalau kita tak suka dengar dengan ucapan itu, barangkali patos dia, kita ini bukanlah kumpulan yang ditujukan. Bukan kita sebenarnya untuk orang lain. Jadi jangan terasa apa-apalah. It's not for me. It's not for me. Jadi kita akan rasa, kalau kita baca buku ni tak sesuai, bukan. Jadi apa yang kita boleh buat dan kita boleh kawal sebagai penulis ialah kita boleh kawal kandungan kita boleh kawal cara kita menyampaikan kandungan itu. Jadi kalau orang boleh terima tak cerita macam ni ataupun gaya bahasa begini, adakah perlu diulang-ulang? Bagaimanakah kita memujuk? Jadi yang ini perlu dipelajari. Okey, yang ini perlu dicari guru-guru orang dalam bidang bahasa. Cari lagi tentang aspek-aspek ilmu bahasa, gaya bahasa. Dia bukan bahasa saja. Bahasa nanti dia pergi tata bahasa. Tata bahasa sendiri dia akan keras. Maknanya ni boleh, ni tak boleh, ni salah, ni dalam, ni jarak, ni tidak. Yang itu kita fikir dia sangat teknikal kan. Dia the science of language. Jadi itu betul lah, kita kena kuasai juga. Tetapi sebenarnya gaya bahasa, ni style. Dan gaya bahasa ialah style. Bagaimanakah kita menyampaikan message kita, logos kita kepada pembaca kita ataupun khalayak kita. Jadi kita carilah. Jadi kalau lihat misalnya karya-karya saya, katalah dalam Kembara Sastra tadi tu,
Saya ambil contoh sebab itu banyak dibaca sebagai karya travel kan, dan dia tulis kepada orang yang tak pernah travel pun boleh baca, yang dah travel pun boleh. Orang yang mengikut saya maknanya membaca pengambaraan saya itu dia rasa penat, dia rasa kecewa, dia rasa seronok, seperti yang saya rasakan. Kerana apa? Saya beri dia peluang. Saya beri pembaca saya peluang untuk mengikuti saya. Oh, saya kehilangan barang ke, saya tertinggal barang ke, saya penat setelah melalui. Saya ceritakan. Jadi mereka dapat merasakan dengan mata hati, dengan perasaan. Mereka terlibat dalam pembacaan tadi. Dia baca buku tu lah. Benar. Seperti dia pula yang kemara kan. Kerana dia sebenarnya batinnya saya bawa. Ibaratnya begitulah, saya bawa batin dia untuk kita sama-sama pergi, jom kita pergi sama-sama. Terasa tak penat, inilah yang saya rasakan begitu. Jadi kita nak menjiwai supaya pembaca kita dapat bersama-sama dengan kita, supaya memang manfaat itu 100% tak sama lah. Takkanlah kita boleh bagi semua, dalam apa sekalipun kita akan bagi sebanyak yang mungkin. Tapi yang penting ialah kita dapat keyakinan untuk menyampaikan apa-apa yang kita pilih untuk menyampaikan. Begitu. Okey, terima kasih Kak Nisa ya. Saya dah sempat catat dah yang tanpa wang lelaki perempuan gelabah selalu. Sebab kita berakronim kan. Dan saya setujulah mengenai apa kita kata seni, retorik ini adalah seni kan. Seni mengenal pasti dan mengguna pakai tunjukan yang berkesan dalam sebarang situasi. Dalam satu-satu situasi ya, penulisan, ya kita apabila kita bercakap mengenai penulisan, penulislah harus menguasai seni ini, dan juga apabila kita bercakap dengan seni komunikasi, speech writer, orang yang orang yang dah biasa ya berucap, mereka memerlukan speech writer yang bagus, kerana speech writer ya, penulis ucapan ini menguasai ya seni retorik ni ya. Dan saya suka apabila Puan Nisa kata memang kebanyakannya kita lihat kepada kita kata elemen-elemen fiction ya dalam proses penulisan. Saya sendiri walaupun saya masih tidak yakin untuk menulis fiction, saya pernah menulis satu buah cerpen, tapi dan kebanyakannya saya fokus kepada bukan fiction, tetapi untuk mendapatkan kita kata seni, bahasa yang indah memikat itu, memang saya prefer untuk baca puisi daripada tak perlu pun nak tengok puisi Robert Frost ke puisi Emily Dickinson yang orang-orang putih. Kita just fokus kepada penyair tanah air, Zain Kasturi bagus ya, apa lagi Dr. Fad kan, Pak Razi. Semua itu saya rasa dengan membaca puisi, karya-karya mereka yang indah, apabila kita menulis secara tak langsung, dia kita kata dengan spontannya lah, tulisan kita itu agak sedap dibaca. Mungkin Kak Nisa boleh komen sikit pasal tu? Okey, sebenarnya dia bercerita tentang yang menarik ialah dalam penulisan kreatif, khususnya dalam tulisan bukan kreatif pun boleh juga, benda ni sama je, iaitu bagaimana benda yang kita cakap secara langsung, maknanya kita tak beri peluang kepada pembaca kita untuk berfikir, dia tak buat proses benda tu, susah masuk sebenarnya. Okey, apabila kita memberi peluang kepada pembaca kita berfikir dan memproses apa yang kita katakan itu, ia akan lebih berkesan lebih lama. Contohlah, ini saya ambil dalam kes cinta lah, senang perkataan-perkataan yang saya rasa orang lain pun boleh mencari contoh-contoh yang lain ya. Misalnya perkataan kita berkata aku cinta padamu ialah sangat klise. Semua orang boleh kata dan dia hilang makna dah. Sebab semua orang kata aku cinta padamu, I love you. Tapi saya ambil contoh, saya petik puisi Sapardi Djoko Damono. Puisi ni sangat terkenal. Google je, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Google je, akan dapatlah puisi ni. Puisi ni pendek, 2 rangkap saja. Saya bacakan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata-kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Nampak tu? Maknanya yang dia cinta itu adalah satu benda yang kayu nak ucap cinta pada api, tapi api tu bakar dia. Nampak tak? Wah, begitu besar, hebat kan? Rangkap kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu je. Di situ berangkap. Jadi kan dia tentang pengucapan cinta.
Tetapi dia menyebabkan kita membayangkan image-image tertentu. Inilah dia yang sebenarnya kita nak. Image itu boleh dilihat sama ada dengan mata atau mata hati. Boleh didengar oleh telinga ataupun ada ke telinga hati, tak ada pula kan. Kita boleh membayangkan, maknanya kita boleh membayangkan sesuatu itu dan kita beri izin, maknanya kita beri peluang kepada pembaca kita untuk membayangkan. Jadi dia akan proses bersama-sama, terlibat, dan dengan itulah dia boleh membayangkan apa yang kita cuba sampaikan, barulah mesej kita insya-Allah sampai. Itu dia contoh penting, sebab tu dalam secangkir kopi selalu saya beri analogi kan. Analogi lah, lukis, gambar, sebab itu cara analogi itu menyebabkan pembaca ataupun audiens saya, khalayak kita ni dapat menggambarkan sesuatu. InsyaAllah bila dia dapat gambarkan, contoh, dan contoh saya berubah. Contoh saya, benda ni saya mungkin nak ulang di tempat lain, tetapi contoh saya berubah mengikut khalayak yang sedang saya tumpukan. Jadi kena hormat saya punya khalayak atau kita punya khalayak ni, kita hormat dulu. Dengan itu contoh kita akan berubah. Contoh kita berubah, barulah kita boleh sampaikan perkara yang kita cuba nak sampaikan. Jadi mungkin itu dapat saya simpulkan tentang, insyaAllah mungkin tak dapat 100% keyakinan pun, tapi kita mula mendaki dengan keyakinan tadi, dengan kita menguasai diri kita, subjek kita dan khalayak kita. Itulah sebenarnya dirangkumkan dalam seni retorik. Ya, Alhamdulillah ya, kita pun dah hampir ke penghujung rancangan sebenarnya ya. Saya rasa banyak ya, kita kata mutiara-mutiara kata yang dapat kita kutip ya daripada Puan Lisa Harun ya. Dan saya membaca banyak mesej-mesej yang tertera di sini. Cepatnya ya korang menulis ya. Laju. Dengan kelajuan mereka menulis di papan kunci. Banyak sangat ya. Alhamdulillah ya, terima kasih ya kerana menyokong siaran secangkir kopi jam 10 wanita terampil dan bestari, bukan hanya untuk wanita tetapi actually untuk semua. Kami telah pun kita kata dah masuk pun musim yang kedua. Dan tahun ini adalah siri yang ketiga. Jadi bagi sesiapa yang terlepas, boleh saja pergi ke YouTube channel saya. Sebenarnya semua sudah ada dalam YouTube channel saya, ataupun mungkin boleh tengok, follow saya punya Facebook profile ya, dan ada di situ ya rakaman-rakamannya yang kita boleh ulang tonton. Saya sendiri mengulang tonton beberapa kali ya, untuk kita kata menambah keyakinan, kemahiran untuk menulis ya. Dan saya rasa itu saja. Ada apa-apa lagi yang mungkin kata-kata terakhir untuk Kak Nisa, supaya kita nak boost confidence ni Kak Nisa, untuk penulis mungkin dia punya keyakinan tu agak lemah sikit kan, musim-musim panas dan pandemik ni. Silakan. Betul. Apabila dalam keadaan begini kita mungkin tidak boleh keluar, jadi kita tak boleh nak orang kata bertemu ke ataupun pergi berjumpa dengan siapa-siapa. Mungkin itu peluang yang tertutup buat masa ini, tapi itulah peluang untuk kita menguatkan diri kita. Kita menguatkan diri kita. Oleh itu kita kuasai, inilah masanya untuk membaca buku-buku yang banyak beli tu, tapi to be read file yang bertingkat-tingkat tu kan, inilah masanya. Tak sempat, tak boleh keluar beli buku, yelah orang boleh beli secara dalam talian kan, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting ialah inilah masanya, inilah peluangnya untuk kita menguatkan diri terlebih dahulu. Ada orang suka menulis dengan laju, dengan baik, bagus, teruskan. Tapi ada masa kita terlalu laju, nanti kita akan burn out. Apabila kita burn out, kita habis, kita tak boleh tulis lagi ya. Oleh itu, apa yang saya cadangkan ialah masa inilah kita menguatkan diri kita. Mana yang tak yakin bermula dengan sedikit-sedikit. Ingat ya, sedikit-sedikit, sungguh-sungguh selalu. Kan? 3S, sikit-sikit, sungguh-sungguh selalu. Kita mula dengan keyakinan yang sedikit terlebih dahulu. Tak yakin dengan ayat, tulis kat Facebook ke, tulis kat Twitter, tulis kat mana-mana sekalipun, buat ayat yang elok sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan cuba memperbaik setiap kali kita menulis itu dengan lebih yakin. Kemudian kita tambah lagi, nanti lama-lama InsyaAllah. Saya tengok Ian antara saya fikir yang melakukan demikian maknanya saya tengok dulu, saya merhatikan dia daripada saya mula kenal Puan Azian ni sehingga sekarang dah begitu yakin dalam menyampaikan, insyaAllah. Dan saya fikir subjek kita, apabila kita sudah sampai satu tahap yang kita sudah, kita punya tepu, kita dah sampai ke situ, artinya masa untuk kita grow, kita membesar lagi. Oleh itu kita mungkin tackle subjek yang lebih besar, lebih berat, yang mungkin dia mencabar. Bila kita ada rasa takut tu, maknanya kita sedang melakukan satu perubahan, kita sedang membesarkan ruangan yang kita berada ini. Kita tidak lagi berada dalam zon selesa. Zon selesa ni tidak menakutkan, zon selesa ni sangat meyakinkan. Apabila kita terlalu yakin, kita kena perluaskan lagi ya, kita keluar lagi supaya kita dapat mengembangkan kemahiran kita, kebolehan kita, kandungan kita. Takkanlah mengulang-ulang benda yang sama,
Takkanlah kita mengulang-ulang benda yang kita sudah yakin, terlalu yakin. Cukup-cukuplah kita kembangkan lebih dahulu, insyaAllah. Dan itu boleh saya tinggalkan supaya kita semua dapat menulis dengan lebih yakin supaya mesej yang baik-baik ini dapat sampai. Jangan kita terhalang kerana kita tak yakin dalam penyampaian. Sayanglah kita ada ilmu tak boleh disampaikan kerana kita terhalang kerana keyakinan. Keyakinan itu boleh dicari, seninya boleh dipelajari dan kita boleh memanfaatkan orang lain. Ingatlah kita nak bantu orang lain, insyaAllah. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya Kak Nisa Harun. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook, puan-puan, sahabat-sahabat FB yang budiman ya, yang sentiasa ya memberi sokongan kepada siaran kami yang sederhana ini ya. Dan saya rasa insyaAllah ya, sokongan-sokongan kalian inilah yang menjadi kita kata pembakar semangat ya untuk kami lebih kita kata bersemangat untuk meneruskan ya perkongsian apa-apa yang bermanfaat. Semuanya ilmu itu adalah dari Allah. Kami hanyalah penyampai yang menyampaikan amanah, sekadar menyampaikan amanah. Ingat, menulis itu adalah amanah ya. Okey, jadi sekian dulu buat kali ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Okey, bye-bye. Terima kasih kerana atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan, kekilafan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat berhujung minggu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.